Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam. Juga Waalaikumsalam. Jelas. Okey, baik. So currently dalam kita punya Gmeet sekarang ada 34 tolak 2 sebab saya pakai dua skrin, 32 orang. Ada lagi 32, 43, 11. Tolak seorang tak dapat hadir, 10 orang lagi yang belum join. Jam telah pun menunjukkan 2:22 jam saya lah. Sudah lambat 5 minit ni. Hopefully hak lain tu boleh masuk lah. Yang berjaya masuk awal ini tahniah. Terima kasih hadir awal. Okay, so as we know last week kita tak buat kelas online sebab I have an emergency cases. Tak dapat nak buat, so saya suruh you all buat nota ringkas lah, sambung pada chapter yang pertama kan. So saya dah pun check you punya nota ringkas dan ada seorang lah yang belum lagi update pada saya. Kristina ada ke dalam ni ke? Kristina? Ada ke Kristina dalam ni? Dah masuk ke? Kristina ada tak? Sebab Kristina seorang je yang belum hantar kita punya nota ringkas atau mind map tu lah. Nur Kristina Najwa ada? Kristina? Oh, Kristina. Ada, Kristina dah hantar ke belum? Nota ringkas minggu lepas. Hantar ke belum? Dah hantar, tapi dalam grup tu kan saya ada, saya seru dalam Kristina yang mana tak hantar lagi. Kristina hantar kat mana ya? Sebab dalam saya punya Google Drive tak ada. Kristina hantar kat mana? Kristina nanti kalau you kata you dah hantar, after this you screenshot gambar you hantar kat saya Sebab saya tak jumpa nama Kristina ni. Macam yang saya dalam grup hari tu pun saya dah tanya, dah hantar ke belum, dia orang provide evidence lah gambar. So that saya tahulah memang dia orang hantar sebab kita hantar assignment using software ataupun aplikasi ni, dia macam tu lah, ada orang kata dah hantar tapi dekat saya tak ada. So itu dah dia punya disadvantage. So kalau any assignment ataupun any task that the lecturer given to you, make sure that you save properly lah, so that nanti kalau ada resubmit ataupun resend balik ke, you tak gelabah. Okay, so Kristina nanti provide saya with evidence. You hantar dekat mana ni puan, saya dah hantar dah kat dalam ni So that saya tahulah awak memang betul-betul buat, awak memang betul-betul hantar. Tapi sistem je yang tak baca you punya submission tu. Okay, so yang lain alhamdulillah dah berjaya hantar sebab our last week attendance diambil based on your submission. Kalau you tak hantar, saya memang kira you tak hadir lah. Even though kita tak ada kelas online, tapi kehadiran saya ambil berdasarkan itu. Kalau you tak buat, you tak hantar, saya anggap you tak hadir. Okay, itu yang berkaitan dengan minggu lepas. So minggu ini kita akan bincangkan topik yang kedua. Topik pertama nanti kita akan cover back after this lah. So saya nak pergi pada chapter kedua. So chapter pertama you dah pun buat kita punya nota ringkas, maksud you dah baca. So after this saya akan go through tak berapa ni lah kita go through sebab you pun dah baca. So this week saya nak pergi kepada chapter yang kedua. Okay. Sebelum tu, saya asyik lupa je. Sebelum tu, kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Are you ready to start our class now? Ready ke tak ready? Yes, ready. Ready, okay. Don't worry, our class won't take sampai pukul 5 pun tak ada. Sampai tajuk yang saya telah pun decide to discuss this week, kita berhentilah. Okay, so ini adalah topik yang kedua, which is form of business ownership. Okay, apakah itu form of business ownership? It's kind of bila you have decided to open your new venture, nak buat bisnes baru, so you kena juga decide patent ataupun
bentuk apa you punya business itu. Okay, so there is about 4 forms of business ownership. We have sole proprietorship ataupun pemilikan tunggal, kita ada partnership, kita ada corporation, and the last one cooperative. So within this week kita akan bincang 2 jenis sahaja, iaitu sole proprietorship and partnership. And insya-Allah this coming next week lah. So next week we will continue about the corporations and cooperative. Okay. Saya besarkan dulu dah. Okay. Alright. So ini adalah learning objective ataupun what the student should get at the end of this topic. Okay, so you at the end of this topic, all of you kena tahu apakah form of business ownership yang ada 4 tadi tu lah. Tapi within this week 2 saja. Okay, so describe method of owning existing business. Apakah cara-cara yang boleh kita tubuhkan syarikat kita? Okay, and explain how business owners can measure their business performance. Dan dalam topik ini juga kita akan measure business performance. Macam mana business owner ataupun owner of the business, they want to measure their business melalui cara apa. Okay, so the first one iaitu sole proprietorship. Okay, kadang-kadang orang selalu tersalah eja, so make sure kalau nak exam kan, so make sure you boleh eja proprietorship ini dengan betul lah. Okay, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah pemilikan tunggal. Nama pun pemilikan tunggal, so sole proprietorship ini adalah pemiliknya hanyalah seorang ataupun dimiliki hanya oleh seorang owner sahaja. Okay, owner tersebut kita panggil dia sebagai sole proprietor. Itu nama owner. Owner yang buka bisnes dalam pemilikan tunggal kita panggil sebagai sole proprietor. Okay. Dia bagi statistik dekat bawah ni, there is about 70% company that has been opened ataupun registered in the USA, United States of America adalah sole proprietorship. Bermaksud pemilikan tunggal ini sangat mendapat sambutan di US. Orang suka buat bisnes, daftar bisnes dalam pemilikan tunggal. Okay. However, walaupun ramai register their business in sole proprietorship, tetapi only 10 business pula. Less than 10% of all business can get their revenue back ataupun can generate business revenue. Hanya 10% saja yang mampu jana pendapatan kepada bisnes itu sendiri. So daripada first slide ni pun kita dapat tahu bahawa sole proprietorship ini dia ada advantage dan disadvantage dia. Orang selalu buat bisnes dalam sole proprietorship because they have their advantage. Yang kita akan tengok, kita akan go through one by one about the advantage dan juga disadvantage. Okay, tetapi hanya 10% yang mampu survive. Meaning to say that dalam sole proprietorship pun dia ada dia punya kekurangan, kelemahan dia. Okay. Boleh faham tak siapa sole proprietorship ini? Faham tak? Faham. Owner dia nama apa? Sole proprietorship. Sole proprietor saja, jangan ship. Tu owner dia. Okay. Berapa orang owner dia? Seorang. Orang. Betul. Okay. Alright, so the characteristic of successful sole proprietorship. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak selawat ni, mulut sasul je ni. Okay, apakah ciri-ciri yang ada pada sole proprietor yang menceburkan diri dalam sole proprietorship untuk menjadi orang yang berjaya? Rahsianya, the first one adalah sole proprietorship ini biasanya dia sole responsibility for the firm's performance. Tadi saya mention dia adalah seorang, dia pemilikannya adalah seorang owner. So means that all the responsibility for the firm's performance terletak di bahu seorang je lah.
dia yang bertanggungjawab terhadap performance of their firms. Termasuklah successful, kejayaan pun dia akan celebrate seorang-seorang, dia akan dapat nama seorang-seorang. Begitu juga dengan if there is any failure, tak boleh nak tampung hutang, tak mampu nak bayar gaji pekerja pun ditanggung oleh seorang sebab dia seorang yang manage dia punya business. So kegagalan, kejayaan pun ditanggung oleh seorang sahaja. Okay. Next. Tak pergi. Alright, so they are willing to work long hours. When we have decided ourselves to become entrepreneur yang involved dalam sole proprietorship means that you are willing to work long hours. For entrepreneur, in doing a business, dia bekerja 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu. Dia tak boleh bekerja sebagai pekerja yang bekerja 8 sampai 5, Isnin sampai Jumaat, tak boleh. Ada rest day Sabtu Ahad kan, tak boleh. Dia kena bekerja lebih daripada pekerja dia. They are on call at all times. Kalaulah kita involve dalam bisnes yang luar negara kan, so kita kena ikut waktu dia. Ada yang dia punya hours berbeza dengan kita. Kita dah malam, dia pagi. So nak berurusan dengan orang yang berada di luar negara, so kita kena korbankanlah kita punya masa, kena sacrifice in terms of the time, the energy. Bila kita buat bisnes seorang-seorang ni, itulah kunci kejayaan dia, kena sacrifice. Okay, strong organizational leadership and communication skill. Okay, kebiasaannya orang yang involved dalam sole proprietorship ini, dia ada karakteristik of communication skill yang sangat bagus. Dia mampu untuk berkomunikasi sesama pekerja dan juga dengan klien kat luar dengan sangat bagus. Orang mudah faham, orang tertarik dengan apa yang dia cakap. Dan and another one adalah leadership skill pun dia sangat bagus. Dia kan seorang-seorang yang mentadbir dia punya business. So meaning to say that decision making yang dia buat ataupun planning yang dia dah laksanakan, orang lain turut boleh melibatkan diri sebab dia ada very very strong leadership. Okay, strong organizational pun dia juga dalam sesebuah company itu hubungan baik sesama employee dan juga leader dan juga staff bawahan pun sangat bagus. So they manage untuk menjayakan sesebuah organisasi itulah. Okay, so ini pun salah satu faktor kejayaan kepada sole proprietor. Dia kena memandangkan they are solely operate their business, so they need to have a very strong organizational leadership skills and as well as communication skill pun nak kena bagus. Sebab dia kendalikan bisnes dia seorang-seorang. Okay. Next, have had previous experience working in the industry. For example, sebelum dia buat business, dia pernah bekerja di dalam industri. Dia pernah bekerja kat kilang, for example. Then after he or she had resigned from the previous company tadi tu, so dia decided to open a new business. That have been related with the previous experience lah. For example, dulu dia involved dalam elektrik and elektronik, contohlah terbidang dia dekat company dulu. Okay, so bila dah resign, dia buat business pun dalam tu lah, dalam kategori tu lah, buat wiring, contoh pasang-pasang kipas, buat aircon punya servis. So dia sebenarnya dah pun ada networking, dah pun ada pengalaman mengendalikan bisnes sebegitu. Hanya kali ini dia buat bisnes sendiri. Yang sebelum ini dia kerja dengan orang. So dia pun dah faham
tentang competition, dia dah faham apa yang customer perlukan, what the wants and need from the customer. They also has experience ataupun understand about the competition outside there. Okay, siapa dia punya competitors, dah kenal dah pun. Because of that, kalau dia ada ciri-ciri ini, bermaksud dia akan jadi sole proprietor yang berjaya. Okay, kita ada beberapa ciri tadi. The first one, willing to work 24/7 kan. Lepas tu dia ada strong communication skill, leadership. Lepas tu dia ada apa tadi yang first one tadi? Yang the first one tadi iaitu dia ada responsibility yang sangat bagus. Okay, so 4 ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang sangat membantu seorang business owner yang buat bisnes dalam sole proprietorship, pemilikan tunggal. So kita nak tengok apa kebaikannya kalau kita buat bisnes dalam sole proprietorship ni, dan juga apa pula dia punya disadvantage. Right. So kita mulakan dengan advantage. Dia kata all earning go to the sole proprietor. Segala keuntungan yang you dapat dalam bisnes you itu akan pergi kepada you seorang lah. You tak perlu share dengan sesiapa. All earning go to the sole proprietor. So kita akan rasa macam segala usaha, segala jerih payah you bila dapat untung terbalas lah. You yang menikmati profit yang you jana tu. Okay, seronok lah. So itu advantage yang pertama ni, dapat profit, seorang-seorang enjoy. Okay, profit yang kedua, advantage yang kedua, ease of formation. Bermaksud senang untuk ditubuhkan. Bila kita nak tubuhkan syarikat, kita nak register under sole proprietorship, senang. Walaupun memang kena melalui registration, kena nak letakkan nama, kena ada beberapa license, tetapi dia masih lagi dikatakan minimal requirement. Okay, because of this reason, ease of formation ni, as I mentioned ini, sebab itulah orang tertarik untuk buat bisnes ataupun untuk register bisnes dalam sole proprietorship, because of ease of formation, minimal requirement. Okay, senang untuk ditubuhkan lah. Bahasa kita kata senang untuk ditubuhkan. Okay, yang ketiga, complete control, yang bermaksud you act as a boss. Okay, so there is no argument will occur, yang bermaksud tak ada orang yang akan kata salah, you buat ni salah, tak nak lah decision macam ni, tak boleh tukar. So tak ada orang yang akan membangkang, tak ada orang yang akan disagree with your decision making. So konflik takkan ada lah, sebab kita yang mengelola ataupun kita yang mentadbir syarikat kita lah bos. Siapa yang berani nak kata say no to your boss kan? Okay, so complete control. You lah yang control dari segi financial, dari segi management, dari segi operationnya, marketing pun you control sendiri. Sebab itulah tadi kejayaan yang tadi tu, ciri-ciri sole proprietor yang berjaya tadi tu, dia ada strong leadership, dia ada strong communication skill, dia ada strong organizational, dia mampu untuk mentadbir dia own business solely lah. Okay, itu advantage yang ketiga. Alright, so advantage seterusnya ialah lower taxes. Kena bayar tax, tetapi tax dia adalah rendah. Okay, kalau kita buat bisnes dalam sole proprietorship, kita kena bayar tax dari segi personal income tax sahaja. Okay, and ada juga lah beberapa tax lain, tetapi masih lagi dikatakan rendah. Personal income tax ni bermaksud every year you kena kira berapa banyak harta lah, berapa banyak yang you earn dalam masa setahun. So kena bayarlah dekat LHDN.
if I'm not mistaken, kalau pendapatan melebihi daripada 30,000 setahun, dia kena bayar LHDN. Tetapi untuk bisnes yang involve dalam sole proprietorship, dia kadarnya adalah rendah. Okay, nak banding dengan form of business yang lain lah. So kita ada 4 dia punya advantage. The first one adalah apa tadi? The first one dia ada yang ni, lower taxes. So kita ada complete control. Kita ada apa ni, profit yang kita jana tu kita dapat seorang-seorang. And another one tadi apa? Siapa ingat? Apa lagi satu? Essay of formation. Senang untuk dibentuk. Terima kasih. Saja je tanya, saja je tak nak buat previous slide, nak tengok you all jot down ke tak. So punya ada seorang yang tulis. Okay. Ada. Ahad lain tulis juga. Bagus. Satu nanti tulis. Saya tulis juga. Ya, bagus. Arifah bagus. Indra bagus. Siapa nak tulis tu semua dapat A nanti. Okay, so tadi adalah advantage dia. Ni adalah disadvantage pula, kekurangan dia. Bila kita buat bisnes dalam sole proprietorship, apa kurangnya, apa keburukan dia, apa cons dia. Okay, so the first one adalah incurs all loses. Bermaksud kalau tadi all the profit that we gain, kita dapat semua kan. Begitulah juga dengan kerugian. Kita akan tanggung kita punya syarikat punya kerugian seorang-seorang lah ni atas bahu ni. There is no other owners to share this burden. Sebab orang lain bukan sebagai owner, orang lain pekerja lah. So dia orang takkan tanggung kerugian. So you yang kena tanggung kerugian. Okay, so kena hati-hati bila dapat profit yang banyak, kena balance lah. Tak boleh nak enjoy saja kan, sebab you adalah sole proprietorship yang bermaksud seorang-seorang yang control, yang bermaksud dari segi kerugian pun you yang tanggung seorang-seorang. Okay, and another one we call as unlimited liability. Tadi kan saya dah beritahu dia punya kerugian kena tanggung seorang-seorang kan. Okay, kalau syarikat mempunyai hutang, okay, syarikat tak mampu nak bayar hutang kepada bank dan juga kepada supplier dan sebagainya. So, siapa yang nak bayar hutang tersebut? Siapa nak bayar? Sendiri. Bayar. Sendiri kena bayar. Okay. So, unlimited liabilities ini bermaksud kalau company dah tak ada aset yang nak bayar hutang, so bank dia boleh tarik kita punya Rumah. Kereta. tarik Itu peribadi. Ya Allah, betul. Itulah benda yang diorang boleh tarik, apa yang kita ada. So kita tinggal apa? Tinggallah sehelai sepinggang. Sekongkang kera. Sekangkang kera. Sekangkang kera tu pun bukan ni ke? Kawasan ke? Oh ya. Okay, so macam itulah. Maksud tu you kalau you nak senang faham, you kena ada analogi sendiri. Kena tinggal sehelai sepinggang. Unlimited liability ni bermaksud bank boleh tarik kita punya personal asset. So nanti kita tinggallah sehelai sepinggang. Hak tu lah you akan ingat. Kalau you nak ingat ayat yang satu ni memang tak lah. Sebab ayat English ni pun susah nak faham. So kita kena create something yang kita senang faham. Okay, so itu adalah unlimited liability. So dia boleh tarik kita punya personal asset kalau company tak mampu bayar hutang. Okay, and another one adalah kekurangan dia limited access to fund. Bermaksud kalau kita buat bisnes, kadang-kadang kita perlu untuk dapatkan financial funding daripada luar, daripada agensi ataupun daripada dapatkan grant, dapatkan loan dan sebagainya. So kalau kita buat bisnes dalam sole proprietorship, it's a little bit hard untuk bank bagi kita pinjaman. This means that business that require heavy initial investment are seldom operate as sole proprietorship. Sebab apa? Tadi awal-awal lagi saya mention hanya 10% yang mampu survive.
Ya, yang buat dalam business sole proprietorship ni 10% je boleh survive. So bank ni dia rasa macam tak berapa nak percaya lah. So limited access to fund. So kita kena cari, mungkin kita kena gunakan duit sendiri, kena dapatkan selain daripada bank, kena cari investor ke. So limited access to fund tu adalah kekurangan dia lah. Okay. Kekurangan seterusnya, have limited skill. Kenapa they have limited skill? Because only one owner operate sole proprietorship, right? So with one owner ini, adakah satu owner ini dah multitasking ataupun seorang ni ada pelbagai kepakaran? Susah lah nak cari sebenarnya. Mungkin dia pakar dalam buat marketing tapi dia tak pakar nak manage admin. So lack of expertise here. Okay, dia buat seorang-seorang, kita ada kekurangan dari segi skill ataupun expertise. Okay, so sebab itulah bila kita buat bisnes secara seorang-seorang ni, kita kena sentiasa seeking for information. Okay, walaupun tak pandai pergi training, tak pandai tanya pada expert, tak pandai buatlah research dan sebagainya. Sebab memang kalau buat bisnes seorang-seorang ini, kita tak mampu nak manage semua. Okay, kita ada limited skill, limited time. Apa lagi? Limited tenaga kerja lah. Okay, so because of that, ini adalah kekurangan dia. Okay. Alright. Sebelum tu nak tanya soalan. Tadi kan dah the first form of business tadi sole proprietorship. Nak tanya dululah sebelum you all mata mengantuk. What is sole proprietorship? Pemilikan tunggal. Good, pemilikan tunggal. Are they willing sacrifice their time? No. What? No. Hours. Yes or no? Hours. Yes. Yes. Yes, 24 hours. 7 day a week. Kena sacrifice. Okay, soalan seterusnya is it hard to form sole proprietorship? No. No. Good. Tak susah pun, senang. Okay. What is mean by complete control? Sepenuhnya dia punya. Owner can make Jadi bagi puas. decision. Good. Dia yang mentadbir dia punya syarikat. So in terms of decision making, planning, semua dia lah yang control. Okay. Describe unlimited liability. Apakah itu unlimited liability? Kereta, rumah. Kenapa? Maksudnya bank boleh tarik personal asset dia kalau dia gagal nak bayar hutang. Ya, Azira, good. Complete answer. Jangan kita rumah, apa dia pula kata rumah tu. Contoh. Contoh. Okay, lepas pada ayat Azira tu Indra bagi contoh. Okay. Right, so bagus. So you faham dah tentang sole proprietorship ini. Sebab kita nak pergi kepada form of business yang kedua, which is nama dia adalah partnership. Kalau tadi seorang-seorang, sekarang ni you kena imagine business you ini ada teman, ada kawan. Ada kawan ni yang bermaksud dia punya owner boleh jadi 2 orang atau lebih. Okay, tapi dia tak boleh lebih daripada 20. Melainkan kalau bisnes dia adalah bisnes yang kita kenali sebagai professional business. Macam dia buka firm, dia ada architecture punya company, so itu adalah professional. Dia boleh lebih daripada 20 tapi tak exceed 50. Kebiasaannya kalau partnership yang biasa 2 sehingga 20 sahaja. Kalau tadi sole proprietorship punya business kita panggil owner dia sebagai sole proprietor. Tetapi dalam partnership kita panggil owner itu sebagai partners, rakan kongsi. Rakan kongsi yang lebih daripada 2. Okay, so dia bagi kat sini statistik is about 10% of all all firms are organized as partnership.
daripada registration yang ada di SSM tu 10% buat bisnes secara partnership. Okay. So dalam partnership ni dia ada types dia. Jenis partnership ada 2 sahaja, iaitu general partnership dan juga limited partnership. Kalau general partnership ini bermaksud all the partners have unlimited liabilities. Tadi kita dah pun jawab soalan. Unlimited liabilities bermaksud personal asset boleh ditarik untuk membayar hutang syarikat. So kalaulah partnership yang you tubuhkan itu adalah general partnership, so setiap partners yang ada dalam kita punya company itu boleh menampung ataupun menanggung kerugian menggunakan personal asset. Compared to the limited partnership, dia special. Okay, sebab dia adalah limited liabilities yang bermaksud if our business ada kerugian tak mampu tanggung, business tersebut tak boleh ambil personal asset. Do not take an active in managing the company. Okay, dia tak tanggung However, kata kat sini, limited partners must have at least one general partners who accept unlimited liability. Let's say kalau you pilih dalam partnership you itu type-nya adalah limited partnership. Tetapi tak boleh kalau let's say ada 5 orang. 5 orang ni nak jadi limited partnership, tak boleh. Dia kena ada seorang yang bertanggungjawab untuk jadi general partnership, iaitu orang yang boleh menanggung kerugian. Okay, so bezanya di sini hanya limited dan juga limited dan unlimited liabilities. Tapi untuk limited partnership kena ada seorang yang willing untuk jadi general partnership. Okay. The general partner manager, the general partner manage the company, receive a salary and participate in the firm profit or loss. So yang seorang tadi tu yang kita pilih as a general tadi tu, dia akan dapat gaji. Hak lain ni semua akan makan profit saja, gaji tak ada Okay. Right, itu adalah types of partnership. Sekarang kita nak tengok kepada advantages of a partnership. Bila kita tubuhkan syarikat kita menggunakan form of partnership, the first one we have additional funding. Kenapa kita ada kelebihan ataupun tambahan funding? Sebab each of the partners itu kena keluarkan modal. Kalau tadi yang sole proprietorship kita sorang-sorang tanggung. Nak minta duit dengan bank pun tadi limited funding. Tapi bila kita buat dalam partnership, setiap partner tu kena contribute berapa persen dia punya capital. So kita ada lebih banyak modal untuk bangunkan sesebuah business. Okay. And number 2 adalah shared losses. Seronok lah. Bila tak adalah seronok, losses ni benda yang kita kerugian kan, tapi tak adalah kita rasa macam terbeban seorang-seorang. Kita ada orang lain yang boleh menanggung kerugian, tak ada rasa dia seorang-seorang. Semua akan rugi pun rugi sama-sama, macam itulah rugi berjemaah. Okay, number 3 is ability to specialize. Sebab kita ada beberapa kepala ni, beberapa partner. So mesti ada partner yang ada kepakaran tertentu. Hak A pandai buat marketing, hak B pandai manage company HR, recruitment dia pandai. So dia manage hak tu. Hak yang CC pandai financial. Okay. So ada kepakaran masing-masing. Ini akan improve dia company punya efficiency. Okay. Disadvantage-nya pula kalau kita buat business secara partnership ini, the first one, kita kena shared control. Kalau tadi kan kita completely control business kita untuk sole proprietorship, but for partnership, Anis. Anis angkat tangan tadi.
Sorry tertekan. Okay, tak apa. Okay, so dalam partnership, dia punya keburukan yang pertama adalah shared control. So kita ada beberapa owner ni tadi. So in terms of the decision making ataupun kita nak plan something or we want to buy kita punya raw materials lah for example. So kita tak boleh sewenang-wenangnya cakap okay, nak plan bulan ni keluarkan 20,000 production. Tak boleh. Sebab kita ada lagi owner 3-4 orang ni. So bermaksud decision daripada mereka pun sangat penting. Kena ada kata sepakat lah. Tak boleh abaikan salah seorang. Okay, so kat sini in terms of the conflict tu dia ada. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. But at the end mesti akan dapat kata sepakat lah. Okay. Yang kedua, disadvantage yang kedua, dia sama macam sole proprietorship tadi, dia adalah unlimited liabilities. Okay. Kita punya company tak mampu nak tanggung hutang, semua kalau 5 orang partners tadi, 5 orang ni lah boleh ditarik personal punya asset. Okay, sebab dia pun adalah owner yang bertanggungjawab manage dan business, profit pun diorang share kan. Kenapa losers tak boleh share? So dia adalah unlimited liabilities. Macam nombor 3 ni lah, shared profit. Okay, dapat profit banyak-banyak kena bahagi 5 orang tu lah. Tak boleh nak enjoy seorang-seorang sebab ini adalah partnership punya business. Okay. Sekejap ya. Sepatutnya sampai sini je. Ya Azira. Madam. Ya. Macam yang limited partnership tu kan at least one general partner kan? Yes. Maksudnya dia je yang dapat, maksudnya dia je yang ada gaji. Yang lain tu dapat profit je. Macam tu. Betul. Yelah daripada 5 orang tu dah lah kita sudah jadi general partnership. Dia yang kena tanggung, dia yang sebagai unlimited. So kita bagi dia sedikit benefit. So dia manage business, dia ada gaji. Okay. Betul tu Azira. Tapi kira kalau macam ada apa-apa yang berlaku dengan dia punya business tu, bank cari dia dululah kan? Ya, betul. Okay. Secara logiknya mesti kita akan letakkan orang yang paling kaya. Mungkin lah. Okay, thank you. Rekap. So sebenarnya minggu ni tu je saya nak bincangkan. Ada 2 tu je. Sebab kita ni topik ada sekadar 5 je. So kita kena untuk level PPT, saya tak boleh nak bagi pumpang-pumpang macam tu. Kalau kita bagi pumpang macam tu, sekejap lagi pumpang lah kepala dia. Betul tak? So kita kena bagi satu bagi faham, satu topik. So nanti baru boleh jawab exam. Setakat ni soalan. Ada soalan? Tak ada. Faham semuanya. Berapa form of business yang kita discuss hari ni? 2. 1, 2. 2. Okay, the first one. Sole proprietorship. Number 2. Partnership. Okay, good. Ada berapa type of partnership? 2. Number 1. General partnership. General partnership. Number 2. Limited. Liability partnership. Okay, good. Okay, bermaksud you memang faham. Yang saya harap juga yang tak jawab ataupun tak unmute dia punya phone, dia punya Partnership. Dia walaupun dia tak jawab tapi dia memang tahu jawapannya pun. Okay. Let's say kalau lepas ni you ada benda yang tak faham, benda yang benda pun tadi cakap ni.
you boleh tanya. Kalau you nak tanya secara personal, you malu, which is kalau malu ni, you sebenarnya memang kena avoid pun. Tapi lah kalau lah tak ada aral sangat, you rasa macam tak boleh tanya. So kena tanya personal juga, boleh. So memang tugas saya pun untuk ajar you all kan. Kalau you tanya personal tu takkanlah saya tak nak jawab pula. Okay, so insyaAllah saya akan entertain. Kalau mana yang you tak faham tu tanya, insyaAllah saya jawab. Okay, tapi hopefully saya laju sangat ke ajar? Tak. Okay. Harapnya boleh faham satu persatu apa yang saya ajar, sebab momentum yang saya ajar ni rasanya yang perlahan dah ni. Sebab saya tahu dalam PPT ni tak semua yang pahaman dia punya English tengok sekali dah faham. So kita pergi go through slowly but surely, moto kita lah dalam subjek MGT ni. Walaupun tak laju macam subjek-subjek lain ke apa ke, tapi make sure faham. Bila nak tahu double faham ni, bila orang tanya you boleh jawab, insyaAllah yang tu double faham lah, dah confirm dah memang you faham. Okay, so baru pukul 3 minit. Okay, ada lagi 2 jam you nak habiskan saya punya kelas. Tapi seperti biasalah, saya ni memang suka buat nota ringkas. Okay, 2 jam ni tolong buat form of business ini. Bermula dengan chapter pula. Bermula daripada slide yang keempat lah. Ni belakang-belakang ni tak kira. So slide yang keempat sampailah slide yang ke-25. Okay, sikit je. Okay, kalau ada yang tak boleh hantar on that time, bagi tahu saya. Okay, kenapa tak boleh hantar? Kalau masalah line, kalau macam mana nak cakap, kalau you ada masalah line, ini dah minggu ketiga. Minggu ketiga ni dah kira macam dia dah masuk kepada fasa adaptation ataupun fasa penyesuaian. Okay. Pastikan internet itu bukan main problem you. Okay, let's say lah kalau dia kata, madam tak boleh hantar, saya dah tunggu setengah jam dah ni, tak boleh hantar. You kena mention lah selalunya boleh madam, hari ni je tak boleh. Barulah saya faham, ni bukanlah mengalami internet punya coverage ni all the time, hari ni je. So you boleh hantar lah, maksudnya bukan tak boleh hantar langsung, cuma tak boleh hantar dan within time given. Itu saja masalah you. Okay, so you can explain betul-betul dekat saya supaya saya pun tak get confused lah dengan statement you tu. Okay, and then another one, ni pun dah kali ketiga you nak hantar tugasan. So rasanya semua dah jumpa kita punya platform Google Classroom, semua pun dah familiar with our Google Drive. Nak hantar macam mana? Kalau menggunakan laptop, klik saja link yang saya bagi, you right click, boleh upload. Kalau you gunakan phone, if I'm not mistaken, dia boleh je link dengan phone. Dia ada simbol tambah macam tu. Tambah dekat, kalau phone saya bawah belah kiri dia ada simbol tambah. You klik yang tu, dia terus boleh baca you punya file dalam phone. Okay, so supposedly sekarang itu bukan masalah yang besar lah, tak boleh hantar dan sebagainya ya. Tapi okay, saya akan check. So macam yang minggu lepas akan ada file-file yang tak boleh baca. So you kena prepare. Macam yang kawan-kawan yang saya dah baca dia punya, saya dah review dia punya ni yang tak jumpa tu, dia hantar evidence. So saya percaya dia memang buat, dia memang hantar. And one more thing, okay, kalau saya kata hantar dalam Google Drive, make sure hantar dalam Google Drive. Jangan hantar selain daripada Google Drive. Jangan hantar kat Google Classroom. Hantar kat tempat yang sepatutnya supaya saya pun tak missing your assignment ataupun missing your tugasan. Itulah. Okay, boleh.
Boleh. Boleh. Boleh. Ada dalam ni yang sedang berada di college? Mana rakan-rakan daripada college? Ada. Macam mana kehidupan di college? Okey, okey? Homesick. Biasalah. Azira, saya masuk sampai ke level matrik pun saya homesick. Homesick yang macam mana? Menangis ya. Tiap minggu menangis nak balik. Sampai ke bila dah masuk ke degree, saya seronok. Alhamdulillah lah, homesick tu dah hilang. Maybe hari-hari berdoa, ya Allah Tuhanku janganlah bagi aku homesick. Dah masuk degree dan ni aku malu dengan kawan-kawan. Doa macam tu. Okay, so saya bila masuk degree, saya seronok. Minggu MDS tu pun saya dah seronok lah. Okay, sampailah ke akhirnya. Tapi daripada sekolah, masuk asrama, sampailah ke matrik, memang saya homesick. Macam mana nak overcome homesick tu? Kena sibukkan diri. Buatlah apa-apa. Kalau rasa macam study dah penuh dah otak ni, bertahun duduk study, kemas bilik. Lepas dah kemas bilik, pergi bilik kawan. Lepas tu buatlah aktiviti dengan kawan-kawan lah. Kawan penemannya. Kena sentiasa berkawan. Jangan bagi kita rasa lonely. Okay, kena dekatkan diri dengan Allah. Benda yang penting lah. Benda yang penting lah. Tapi kena make sure you tak rasa lonely. Sebab homesick ni juga jadi salah satu faktor mengganggu kita punya pembelajaran. Okay, so kena avoid benda tu. Right, so jangan lupa buat kita punya peta minda ataupun nota ringkas seperti biasa. Tadi sudah mention 4 sampai 25 sahaja adik-adik, tak banyak pun. Tulislah tangan, simpan elok-elok. Jangan terabur-terabur paper tu, tak dalam satu file. Nanti senang you nak buat revision. Boleh? Boleh. Okay. So nanti dalam kita punya Google Classroom, week yang ketiga, saya akan sediakan link untuk hantar dan juga kita punya recording ni lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada hari ini. Jaga diri baik-baik. Yang berada di college, jaga diri baik-baik. Okay, yang berada di rumah pun kena jaga diri dan keluarga anda. Ada apa-apa persoalan, just let me know. Tak nak beritahu saya, beritahu kat you punya koordinator pun boleh. Nak beritahu dekat Puan Seri pun boleh. Kita 3 orang ni nak membantu ni. Kena marah sikit-sikit tu biasalah. Marah tu kan tanda sayang. Okay, tak ada apa-apa lagi. Saya sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Salam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Madam. Welcome. Terima kasih, Puan. Sama-sama.